Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam jam saya 5.55. Triple five. 5 pukul 5.55 petang. Ni puasa yang ke-10 eh. Okey, so selamat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menunggu puasa buka. Siapa yang duduk di Sabah dan Sarawak, sekejap lagi dia hampir lebih kurang 30 minit lagi dia orang buka puasa dululah. Siapa yang di Johor tu dia cepat sikit. Siapa yang duduk di kat Kedah, dekat Perlis tu lah paling lambat. So tak apalah, pahala makin banyak, tidak ada masalah. Okey. Selamat juga kepada semua yang saya tengok sibuk dekat pasar Ramadan. Semuanya tunggang langgang sekarang ni, balik kerja, sibuk prepare untuk makan buka puasa dan sebagainya. Saya makan apa pun tak tahu lah bulan puasa hari ni. Saya apa pun tak kisah, janji buka puasa pagi. Okey. Jadi 4 minit lagi. 4 minit lagi saya akan buat satu video. Sekarang ni 5.56. 4 minit lagi saya akan cuba on video topik semalam. Kalau anda tengok di atas saya punya FB tu, saya ada tulis apa, nota kaki. Nota kaki ya. Tajuk dia nota kaki. Apa itu nota kaki? Apa kepentingan dia dalam bisnes, bagaimana dia boleh membantu kita mencipta income yang mudah. Dia punya persepsi kita kalahnya dekat mana, dan kenapa anda tengok kita salah tafsir. Kita memang salah tafsir dari segi finansial kita nak buat bisnes. Sebenarnya kalau kita nak dapatkan apa yang kita nak sekarang lah, untuk kita kerja dapatkan income tu, sebenarnya dengan izin Allah tidaklah susah mana pun. Tapi sebab kita ni sudah ditrain, sudah dibelasah dari kita kecil lagi, supaya kita terpaksa mengiyakan A itu adalah A itu adalah A, B itu adalah B. Sebenarnya A itu adalah B, B itu adalah A. Tetapi sebab kita ni memang dilatih macam tu. Buktilah macam mana sekalipun, tunjuklah apa benda pun, dia tetap mengatakan A itu adalah A. Itulah masalahnya kita sekarang. So topik yang saya bagi hari ini, sekali lagi saya akan mulakan, adalah tajuknya nota kaki. So, apa kesilapan yang lakukan? Kenapa anda tengok kita punya mengambil masa yang begitu lama untuk mencapai sesuatu? Dan bila kita telah diasak, telah ditrain dari kecil sampai ke besar, macam tu punya kita mindset, kita punya sistem dan sebagainya, menjadikan kita susah untuk menukar watak kita. Sebab kita dah memang macam tu. Jadi saya buatkan satu topik hari ini. Dia punya apa sebab, anda tengok berapa persenkah cikgu yang boleh memahami benda ni. Sebenarnya bukan berapa persen tu, samalah macam orang kata. Hampir kalau kita tengok di sini, Zabil sekarang ni makin berkurangan lah. Kalau start pada mula dulu, hampir sama je, 90 ke 95% kita ni. Kita ni lah, terutama kita ni. Kira sama nak berubah, sekarang ni mungkin berubah sikit lah, naik menjadi 80%. Kurang. Masih ada yang move ke depan tu ada sekitar 20%, 25%. Tetapi masih dalam keadaan worse, dalam keadaan kita teruk sekarang. Sebab, anda tahu tak, sebabnya adalah kita dilatih, kita ditrain, kita dibelasah, kita di memory, disimpan data dalam otak tu. Apa dia yang kita nak simpan tu? Tapi kalau saya cakap lagi, marah semua orang. Sebab, semua yang mendengar tu semuanya adalah, semua kebanyakannya adalah faham benda apa yang saya nak cakap, kan? Itu yang menakutkan saya. Tapi tak apalah, anda nak lastik saya, lastik lah. Pakai lastik dah lah, jangan buat betul-betul kena sakit. Saya ni dah tua dah. Okey, nombor satu, mindset kita tu saya akan tunjuk kepada anda. Kenapa susah sangat? Kenapa kita begitu fokus kita kepada benda yang salah, lebih kita utamakan daripada benda kita melakukan yang betul. Tapi fokus kita tu, kita punya letak tu, walaupun kita cuba nak ubah diri, tapi A tu tetap A lah. Di dalam otak dia tu, A tu tetap A, B tu tetap B. Tak pakai bomo pun tak boleh. Nak pakai bomo pun payah. Dia mungkin okey 3 hari, dia tetap percaya gak aku ni macam ni lah, aku mesti macam tu. Dah pukul 6 dah. Dah pukul 6. So hari ni video dia pendek ya. Video ni sambil-sambil apa, sambil santai-santai tunggu nak buka puasa kan. Banyak orang balik kerja ni, tengah sibuk jam jalan ni. Saya di Kulim Kedah ni, jam gila jalan.
Sibuk gila tengok dia punya tu. KL dengan Kulim sekarang bro. Kalah KL tu. Dia punya jam, Masya Allah. Sebab apa orang Penang, orang dari Penang semua ni duduk di Kulim. Sebab Kulim rumah kos rendah. Sekarang tak ada lah rendah. Jadi semua orang Penang sekarang duduk di Kulim. Sesak dah Kulim. Saya lari ke Kulim sebab sesak dah dulu. Sekarang Kulim penuh sesak pula, nak lari kat mana. Tak tahu hutan mana saya nak lari. Okey. So topik hari ni, saya ada di atas tu, kalau tengok dekat FB saya tu, FB saya tu saya bagi tajuk hari ni adalah nota kaki. Nota kaki. Dia ada 2 part sebenarnya. Saya nak, topik dia, nombor 1 saya nak bagi tahu kepada anda, topik dia adalah bahagian simple, maksudnya majoriti kita buat apa. Okey. Saya masih ingat lagi. Mula-mula dulu masa saya kecil, saya pergi sekolah kan. Arwah mak saya, ayah saya selalu cakap, dia masa nak ikat kasut plastik zaman dulu, masa nak pakai kasut kat saya tu, kan orang tua-tua dulu, dia doa, dia selalu cakap, dia kata kat saya kan, supaya saya ni belajar sungguh-sungguh. Ayat dia macam ni, lebih kurang purata. Saya ingat lagi, setiap kali pergi sekolah, inilah ayat dia. Belajar sungguh-sungguh. So saya belajar sungguh-sungguh. Dia kata, jangan jadi susah macam mak dan ayah. Biar kami susah, hampa jangan jadi macam kami. Sebab tu belajar sungguh-sungguh sampai masuk ke universiti. Dah masuk ke universiti nanti keluar kerja dengan government. Sebab dia ada pencen. Jadi ayah takut kau orang ni tak secure. Tang mana topik dia hari ni? Tu betul dah doa mak tu dari tadi, betul dah. Semua tu betul dah. Mungkin dalam situasi zaman tu memang betul lah doa dia tu. Sampai kat tu tepat waktu. Masa tu kita tak tahu bisnes ni apa kan. Zaman tu. Jadi mak saya tu betul semua dengan ayah saya cakap tu semua betul. Tetapi perubahan zaman berlaku, ayat di hujung tu. Dia minta saya, dia kalau kerja dia suruh kerja dengan government. Dia saya dulu orang Perak dia panggil government. Kerja dengan government. Supaya bila saya tanya government tu bila hang tua esok ada pencen. Ada pencen. Jadi risaunya keluarga kita ni, mak bapak kita, dia punya risau tu sampai kita tua pun dia masih ingat lagi. Yang tu yang menabik 5 bintang kepada mak bapak kita ni, memang miracle betul dia orang. Tak fikir macam kita fikir. Kita fikir pakai planning. Dia sampai ke kita pencen pun dia nak make sure anakku tu tua esok dia pencen, dia ada income, ada duit pencen, dia tak susah hidup dia. So di mana yang menjadi mistake? Di mana yang menjadi kesilapan? Adakah mak bapak kita pada zaman best saya tu tidak salah? Pada best mak saya tu tidak salah. Saya beritahu. Sebab zaman tu mana dia nampak orang buat bisnes sangat. Dia fokus kepada untuk hidup pun susah, nak makan pun susah zaman tu. Apa cerita tentang orang bisnes, jadi tak masuk otak langsung. Sebab masa tu nak makan pun susah. Jadi semua zaman tu, anda kalau nak tahu, anda yang baru, umur yang baru-baru ni, batch baru-baru yang dengar video saya ni, makan nasi, saya nak bagi tahu lah, mungkin ada anak orang kaya, tapi ke majority saya di kampung, nasi dengan garam ya. Garam tu, anda tahu tak, makan garam tu tumbuk bagi halus. Garam kasar je, garam halus tak ada. Garam halus pun tak ada duit nak beli. Anda yang best saya mesti ingat tu. Kita pakai garam kasar je, kita tumbuk-tumbuk, makan nasi, masak nasi, tabur garam. Itulah sarapan, nak makan pun tak ada. Zaman tu, jadi adakah pada zaman tu anda tengok, bila ada makan ayam ataupun daging, 2 kali setahun je. Raya haji dengan raya puasa je. Lagi satu, itu ya dua kali setahun je boleh makan daging. Tu best tu saya duduk di best tu. Anda yang baru, ayam sekarang boleh beli, daging sekarang boleh beli, boleh buang, baki boleh buang lagi kan. Jadi bagaimana anda tengok, thinking nak survive hidup pun susah, nak bercakap tentang jutawan. Jadi tak sesuai topik tu. Jadi tak salah mak bapak kita bagi mesej tu. Dia bagi tahu, sebab tu dia nak kita belajar rajin-rajin. Biar dia susah kan, dia nak kita belajar rajin-rajin. Jangan susah macam mereka. Biar mereka yang motong getah, biar mereka yang sediakan kerja. Kau nak apa kau laku, kau belajarlah sampai habis. Tapi apabila dia duduk di zaman itu, tapi zaman kita sudah bertukar. Sekarang ni, bila saya alhamdulillah dengan izin Allah tu masuk ke universiti kan. Masuk ke universiti dapat tunaikan jugalah hajat mak bapak tu, dapat tunaikan juga hajat. Tapi bila keluar universiti tu, masa tu dah pandai mengira sikit.
apa, ialah mak saya tak salah pada zaman dia, tapi bila dah duduk zaman tu saya nampak ada sedikit error, kesilapan yang menjadi satu benda yang melakukan kesalahan kepada semua orang adalah, saya nak bagi tahu kepada tu ayat hujung tadi. Belajar rajin-rajin sampai masuk ke universiti dan nanti kerja makan gaji atau kerja dengan government sebab dia ada pencen di hujung tu. Itulah yang mempangkah terus saya sampai tu. Anda nak tak setuju dengan saya, is okay, no problem, saya tak kisah. Tapi saya memang pangkah terus dekat situ. Sebab apa? Anda tengok, by calculation, dengan pengiraan, saya kira masa pengorbanan yang orang tua saya buat, mak saya buat, saya buat. Saya dibayar gaji, katalah gaji saya keluar universiti sekarang, anda tengok, keluar graduate sekarang, 3,000 pun susah dapat 2,000, ada yang 1,600, masih zaman sekarang pun masih ada yang 1,600, 1,700. Gila ke apa? Duduk zaman macam ni, barang punya mahal ni, kita masih duduk di 1,600, 3,000 kita nak belanja apa sekarang? Tapi kita masih dalam keadaan keluar universiti, belajar rajin-rajin, aku mesti kerja, aku nak dapat kerja. Dia bukan penting ke value, berapa yang dibayar, berapa nilai kita tu. Orang tak ambil kisah sebab kita dilatih dari dulu lagi. Keluar graduate universiti, kena kerja makan gaji. Terhegeh-hegeh muka kita kalau kerja dapat kerja. Tapi anda tahu tak value dia berapa? Panas saya. Tak, kalau zaman saya dulu, okeylah 1,000 lebih gaji. Masa tu degree baru 1,100. Zaman saya keluar U tu, tahun 90 tu, degree 1,100. Sekarang degree berapa? Atas sikit je. Cuba calculate sekarang. Dulu harga mi Maggi pun lain, sekarang berapa? Dulu paling, siapa orang miskin dulu tak? Orang paling miskin makan apa? Makan tu, apa, ikan dalam tin tu, ikan sardin. Bawa ikan sardin tu, kita beli di kedai tu, ikan sardin tu, tu orang susah lah tu. Orang kaya, orang yang ada duit ni, makan daging ayam apa tu, dia tak makan ikan sardin. Sekarang ikan sardin steam berapa? Orang makan ikan sardin, orang kaya sekarang. Nak beli sardin tak mampu kita sekarang. Tapi kenapa kita masih tidak mahu melakukan sebarang perubahan dalam diri? Sebab main point kita, kita nak pada nama kita. Kalau kita tu sebagai jurutera, engineer, bila kerja, dia nak dapat engineer. Dia buat engineering, belajar engineering, dia belajar bidang ni. Yang lebih menyedihkan saya lagi, yang menyedihkan lebih saya, belajar bertahun-tahun, last kali keluar, anda tengok, setakat saya pengalaman 3-4 tahun, saya tidak ada masalah bekerja di kedai, bekerja di sini, tidak ada masalah bekerja di kedai, bekerja di 7-Eleven, bekerja itu tidak ada masalah. Ini kerja di 7-Eleven tu, anda tengok dia orang bekerja dah berapa lama? Di 12 tahun, 13 tahun bekerja, belajar susah-susah, korban kepala otak mak bapak kita, semua kita belasah, tahu kerja pergi kedai, jadi kerja tempat orang. Mungkin orang marah dengan saya. Tak apalah, bulan puasa anda nak marah-marah. Saya bercakap untuk anda semua, untuk semua ni. Kenapa kita tak boleh cuba kita belajar fikir berapa mak bapak kita keluarkan perbelanjaan untuk make sure kita tamat belajar. Tenaga yang kita gunakan, masa yang kita perlu gunakan, semua tu dihabiskan. Cuba kira berapakah kos dalam RM, kemudian bahagikan dengan masa dia yang digunakan, berapa modal. Bila kita keluar universiti, kita perlu sekurang-kurangnya, bukan kita nak balas jasa mak bapak kita. Jangan salah, jangan kita niaga tu, orang lain keluar bajet, untung orang lain ambil, rugi orang bagi kat kita. Itu maksudnya begini. Anda bayang, costing untuk kita belajar, mak kita tanggung. Tapi, dia orang ambil kita, ilmu kita, hari pertama dia masuk, hari itulah start bayar. Ilmu kita yang tulah. Jadi, orang lain bayar ilmu, tapi penggunaan ilmu, tindakan itu dibayar oleh orang dengan harga yang murah. Anda tak panas ke? Anda tak rasa something ke dalam diri? Betapa susah belajar bertahun-tahun, dikeluar dibagi anda satu bulan 2,000. Sebulan dibagi 3,000. Dan kita sangat happy. Stress. Hidup stress, bayar hutang. Hari ni saya mengamuk sikit. Anda nak marah-marah lah hari ni. Mood saya panas hari ni. Geram sungguh tengok. Apa? Kesian tengok anak-anak muda. Nak tengok hidup mereka, ya Allah, ya Tuhanku. Sebab dia diterai macam tu. Anda tengok, RM1,000
Lepas tu dia ajar apa? Lepas tu kita buat apa? Dia suruh kita berhutang. Kereta berhutang, semua berhutang. Lepas tu kita pergi kerja buat apa? Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Mati. Bila mati pula kahwin. Anak kita pula kahwin. Masuk universiti lagi. Pergi belajar. Lepas tu dapat lagi. Pinjam rumah, bayar hutang. Pinjam ini, bayar hutang kereta. Hutang. Mati. Cuci cicitnya pula bangun. Kerja, waris lagi. Sampai bila? Soalannya sampai bila saya bagi tahu. Sebab tu saya menderhaka sikit dalam keturunan saya pun, dia tengok video saya pun, dia marah lantak lah. Saya nak kata apa kan. Make it something. Calculate. You tengok baik-baik saya calculate macam mana. Tu. Dulu. Mak, bapak, ayah saya motor saja. 6 tu. Lenggung Kelabit. Siapa orang Lenggung tahu? Lenggung pergi Kelabit berapa? Jalan kaki je. 6 kilometer ada saya ingat. 6 batu ada, tak apa, saya ambil simple je. 5 kilometer je. Pergi jalan kaki, orang tua dulu sanggup cari duit zaman komunis tu. 5 pergi balik 10 kilometer. Kali tengok 10 kilometer dia berjalan kaki, pukul 2 pagi pergi. Okey, 10 kilometer. Dia pergi balik 10 kilometer. Potong getah, tolak musim hujan, average 200 daripada setahun, 200 hari setahun. Setahun 365 hari. 200 kalikan dengan 10 kilometer. Cukup, tak payah tukar kaki. Tak payah tukar kilometer, cukup. 10 meter. So, ya Allah, ya Tuhan aku, blank kepala. Mengamuk-mengamuk lah. Kilometer, 10 kilometer sehari. Jadi 10 kilometer kali dengan 200 bersamaan 20,000 kilometer. Sorry, 2,000 kilometer. 2,000 kali dengan 20 tahun. Dia tanggung bersamaan 40,000 kilometer. 40,000. Cuba ambil dekat anda punya anda punya handphone tu. Tengok keliling khatulistiwa tu panjangnya berapa. Ambil sekarang, berapakah jaraknya khatulistiwa seluruh dunia ni? Anda cuba cek sekarang. 41,000 kilometer. Berapakah tu yang saya punya sifu, saya punya ayah saya tu bergerak hanya untuk potong getah saja. 40,000 kilometer selama 20 tahun. Sama dengan khatulistiwa tu. Baru dia. Mak lagi. Kita lagi. Berapa tahun bergerak. Pergi balik bekerja. Hempak. Ada tak kita dapat keuntungan? Tak ada. Totally. Kita semua bayar untuk perbelanjaan tu. Last kali, pelaksanaan tu bila kita dah dapat. Itu bagi orang yang berjaya. Sampai pelaksanaan tu siapa yang bayar? Tu orang yang beli ilmu anda tu. Orang yang beli ilmu anda tu dengan mudah je bayarnya, dengan harga yang murah, RM2,000 sebulan bagi kepada anda. Anda bahagikan RM2,000, RM3,000 tu dengan sebulan. Sehari anda dibayar RM100 saja. Kalau RM3,000 sebulan dibagi dengan RM100 saja. RM100 tu, itulah nilai value masa otak anda yang berlasah dari dulu sampai sekarang. Anda bahagikan dengan 24 jam. Cuba kiralah tengok nilai daging kambing tu lagi mahal pada diri kita. Daging kambing tu lagi mahal pada kita. Anda kira tengok. RM100 dibahagikan dengan sehari berapa jam? 24 jam. Kalau RM3,000 gaji kita, anda bahagikan dengan 24 jam, ambil tu tekan tengok. Satu jam berapa harga diri kita? Harga ilmu kita yang kita habiskan bertahun-tahun. Hari ni ceramah marah sungguh. Anda hari nak benci kat saya, bencilah. Tak apalah. Saya hari ni panas. Panas sungguh, panas. Bahagi dengan 30. Anda tahu tak? Satu hari ada 24 jam. RM100 dibahagikan dengan 24 jam. Anda tahu tak berapa? RM4.16. Tu, satu jam. Tu yang gaji RM3,000 sebulan tu. Anda tahu tak? Nilai dia 1 jam RM4.16 sahaja. 1 jam. Adakah benda tu lah yang pengorbanan mak bapak kita buat, semua saudara mara kita buat, kita korbankan masa kita 24 jam, 1 jam RM4. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, hari ni topik saya nota kaki. Memang kena kaki hari ni. Sebab tu anda tengok, bila saya cakap, anda gunakan otak yang kita belajar berhempas pulas ni, create kita punya sendiri punya konten. Untuk cari experience kerja tidak ada masalah. Kerja 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk cari pengalaman, belajar tentang bisnes dan sebagainya. Semua orang buat. Nak kerja apa pun tak apa. Sebab kita cari ilmu kan. Mesti kita ada experience, pengalaman. Itu tidak ada. Yang saya duk risau ni,
Yang kerja cikgu, yang kerja polis tidak ada masalah bagi saya. Itu semua bidang lain. Ni yang duduk, yang kaduk ngadu tak ada kerja. Bila saya tunjuk tentang bagaimana nak cipta income, nak cipta nak buat bisnes, tak nak, dia sanggup lagi. Dia sanggup pergi dekat KFC lagi. Dia masuk sana lagi. Saya create dia macam ni. Dia duduk KFC kat kepala tu. Sebab apa? Dia punya value dia tu. Nilai kita berapa. Anda fikirlah baik-baik. Anda fikir betul-betul. Kalau anda marah kat saya pun, apa pun tak apa. Sebab ni penyakit keturunan. Keturunan untuk utama kita, bila keluar, semuanya otak kita kerja. Cuma kita tak pandai kira. Takkan sehebat kita, pengorbanan kita. 1 jam gaji kita RM4. 1 jam RM4 nak makan apa, bro? Maggi ya. Satu kotak itulah value kita. 3,000 sebulan tu. Kalau yang 1,500 sebulan apa macam? 1,500 sebulan. RM2. RM2 kita punya value. RM2 tu, ambil duit kita RM2, pergi beli apa yang kita boleh makan hari ni. Anda tahu tak RM2 tu sama dengan kopi O. Nescafe tarik. Kalau kedai mamak. Itulah value kita. Nescafe tarik mamak tu, satu pinggan RM2 itu yang gaji kita RM1,500. Gaji RM3,000 tu bersamaan dengan 2 Nescafe tarik 1 jam. Cuba kita duduk. Bila saya create motivasi, anda tahu tak kenapa saya move merata bertahun-tahun. Tanpa disedari oleh banyak orang. Saya bukan nak untung. Saya bukan nak apa. Cuma saya nak bagi tahu kat mesej kepada semua rakan-rakan. You nak buat company apa? Create. Kita mampu lakukannya benda tu. Anda tengok. Kita ambil satu produk hari ni. Sambung sikit hari ni. Anda okey tak hari ni saya merapu sikit? Okey, saya sambung sikit. Cikgu, macam mana cikgu tunjuk? Sekarang ni cikgu kata, saya ajar anda satu benda ya. Okey. Contoh, jual satu kopi. Kalau macam saya dekat Volten. Saya cerita kepada anda yang dengar selama saya memang buat di Volten. Okey, anda tengok strength. Sebelum kita masuk kursus, banyak orang masuk kursus motivator. Betul apa dia orang cakap? Kita pergi semua kursus motivasi, kita pergi semua kursus. Kita pandai belajar, ilmu dapat, free semua dapat. Tapi cara nak bertindak macam mana? Kita jahanam benda tu. Kita buat tak tahu. Oi, pantang buka kursus. Sebut saja motivasi, terjun masuk. Kan? Siapa bagi dengar ceramah malam tu, kena belasah dengan motivator semua. Okey. Tapi kita tengok bila balik, kenapa tak perubahan? Sebab di otak kita tu, dari kecil sampai besar, ditanam dalam kepala kita tu benda yang sama. Dia ada satu benda yang sama, yang susah nak buang. Bila kita cerita benda tu benar pun, dia akan patah balik ke situ. Sebab dia dah jadi darah daging dia macam tu. So otaknya pagi esok aku kena pergi kerja. Pagi esok aku kena pergi cari duit. Esok aku kena. Cuba kita duduk sekali. Cara kira saya bagi tahu very simple, sangat mudah. Nombor 1, berapa kita nak? Value kita berapa? Bukan mudah. Ni tajuk ceramah saya hari ni, nota kaki. Nota kaki. Tu pergi panggil tu hak luar-luar tu. Saya nak mengamuk sikit hari ni. Nota kaki yang jam otak tu. Nota kaki. Apa dia? Satu hari value kita sebenarnya berapa? Tentukan ni jual diri lah, tak pun pengetahuan kita yang kita sepatutnya daripada kita kecil sampai ke besar tu duduk belajar tu. Okey, sekarang ni value dia berapa? Kenali kita punya nilai. Sesuai tak 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000? Cuba kira modal yang kita keluar. Kita cakap bisnes lah. Ilmu yang kita belajar mak bapak kita. Kita kira habis. Duit dia, masa dia, berapa dia belanja. Semua kita kira. Aku pergi sekolah jalan kaki dulu. Beli basikal tak ada. Beli kasut-kasut plastik sampai ke kasut besar. Berapa nilai. Itu costing untuk kita mencapai sesuatu. Berapa kos tak masuk. Kena marah dengan cikgu. Kena penampar dengan cikgu lagi. Kena apa lagi. Belanggar sana. Cuba kira semua. Saya tahu berapakah nilai kita 1 jam. Dan anda kalikan nilai itu 1 jam tu dengan 24 jam sehari. Anda kalilah dengan 30 selama dengan sebulan. Okey, itulah anda punya value. Adakah bersamaan dengan Maggi Mi harga RM2.10? Saya tak mau tak pengorbanan anda, mak anda selama ni, mak saya, kita jual dengan harga mi Maggi. 1 jam harganya RM2.40. Muntah saya dengar. Kebolehan, strength, kekuatan semua ada apa? Mak bapak kita tunjuk kuat sekali. Kita terhege-hege, lembek nak mampus. Susah. Cerita ni susah. Panas. Hari ni panas macam. Saya padam video ni. Saya tengok marah orang semua kat saya. Saya padam video hari ni.
nak raya susah cikgu, saya tak pandai cikgu, modal tak ada cikgu. Tak panas saya. Kita yang bernilai, ilmu yang kita belajar tu, sikit-sikit pun makin hari makin pandai. Bukan makin bodoh. Mana ada orang belajar sikit-sikit makin bodoh? Ada tak dalam dunia ni? Anda pernah jumpa tak satu orang yang belajar, dia dapat ilmu makin bodoh? Wah, cuma yang membezakan dia sama ada kita ni dapat ilmu tu lambat, tapi tetap naik. Daripada kita tak buat sesuatu. Ni tak kita fikir hak mana. Yang otak kita tu yang dah berkarat tu, dah lama duk pegang idea tu, aku keluar, kena kerja, makan gaji, ada pencen. Biarlah harga aku, value aku tu harganya berapa ringgit tadi? RM1.40 sejam. Kira tengok, RM1.40 sejam yang gaji RM1,500 sebulan, sama juga dengan Nescafe tarik sejam, secawan. Itulah value dia. Adakah benda ni fair? Kita tafsirkan semua tu, bahagikan dengan semua umur kita. Senang je cara kira dia. Berapakah modal average purata yang kita gunakan daripada kita mula sekolah darjah 1 zaman dulu sampai kita habis ke universiti, sampai habis ke SPM, yang sampai SPM. Habis kemudian itu pengorbanan yang terlibat siapa? Mak, bapak, ayah, mak ayah bapak lah. Kita sendiri, abang kita, keluarga kita. Semua tu kena kira. Ni hari ni saya ajar lah. Kira, itu bisnes. Bukan kita berkira, tapi kena kira sebab kita ni ada nilai. Jangan duk jual RM2.40 yang 1 jam jual. Bagi gaji RM1,500 kat kita. Itu kita dah bangga dah. Bukan itu nilai kita. Be powerful. Create yourself. Lembab-lembab sangat. Sebab tu saya bagi tahu. Bila calculate, anda tengok. Gaji yang RM6,000 satu bulan itu pun belum boleh menguasainya. Saya pernah, mula-mula saya kerja dulu, saya ambil gaji RM6,000 zaman dulu. RM6,000 satu bulan, saya bahagikan RM6,000 sebulan, dibahagikan dengan, dapatlah kalau RM6,000 kita bahagikan dengan 30 berapa? Besar kan gaji dia kan? Cuba anda tengok hari ni. Hari ni kita santai-santai je. Kalau RM6,000 gaji, kalau RM3,000 kali 2 lah. Dia lebih kurang 200, 2 kali 3 kan. 200 sehari. 200 sehari, adakah dia besar? Saya bagi tahu, RM200 sehari. Dibahagikan dengan 24 jam. Dia bahagikan 24 jam. Baru kita punya nilai RM8.33. Gaji RM6,000 satu bulan. Nilai anda RM8.3. Tak sampai RM10 lagi sejam. RM6,000 gaji siapa? Anda study tengok. RM6,000 tu level mana? Siapa dia yang kerja bank gaji RM6,000? Kilang gaji RM6,000 siapa? Lepas tu kegunaan kita RM6,000 tu kita buat apa? Bayar kereta, hutang rumah, hutang itu, hutang, bayar hutang, ambil kerja balik, bayar hutang, sampailah ke mati. Bila masa nak menikmati hidup? Bila dah pencen. Sebab tu ayat kita kata kerja esok, bila pencen tu habislah hutang. Di situlah kita merasa nikmat free time, free money. Kod-kod kita rasa. Kalau hutang tak ada. Nasib kita hutang ada, sampai lubang kubur pun kita berhutang. Mampu tak kita bangun? Mampu tak kita selesaikan semua ni? Boleh pak. Calculate, move, bangun. Sebab tu saya buat motivasi kepada anda semua. Kadang-kadang nilai kita boleh cipta RM60,000 satu bulan. RM100,000 satu bulan. Just do it. Tapi kita manja. Kalau mak bapak kita dulu manja, lembek macam kita, mampus dah kita ni semua tak makan apa. Kan? Semua hidup kita ni susah. Belajar, action, tak faham, belajar, lakukan, belajar daripada kesilapan-kesilapan yang kita buat. Bukannya kita lembek, saya modal tak ada cikgu. Anda nak buat ni kena belajar. Nak buat ni nak belajar. Bila nak habis belajar? Tindakan belum buat lagi kan? Nak belajar saja yang tu masuk kursus 3 hari 2 malam. Belajar. Balik kan, tak lupa, tak ingat. Yang bawa kertas ada, tak bawa pen ada. Balik kan tidur, duk fikir. Nak buat ke tak? Belum buat. Duk fikir. Nak buat ke tak? Nak buat ke tak? Tak ke nak buat? Nak buat ke tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Modal ada ke tak ada? Iya ke tak? Iya ke tak? Iya ke tak? Lalas lentak. Tidur balik. Ulang balik, hidup balik. Esok dengar lagi. Oh, ada kursus lagi. Ada company lagi. Oh, masuk kursus lagi. Pergi. Oh, dia tu berbelasah. Kita kedung belasah. Kita pun menggeletar begini. Menggeletar. Kemudian dengar lagi. Esok pergi balik fikir lagi. Betul ke tak? Betul ke tak? Ya ke? Ya ke? Ya ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Tulis dekat nota anda tu. Nota kaki anda tu. Perkataan yang selalu ada dalam otak kita tu. Boleh ke? Aku ni boleh ke?
Modal aku ada ke? Aku ni boleh sukses ke? Muka macam aku ni ada seri, tak ada seri ni boleh ke aku jadi jutawan? Jahanam saya bagi tahu kepada anda. Ini yang saya bagi tahu kepada anda. Kalau macam ni dah tradisi menjadi keturunan kita semua, cuba kita tengok. Anda tengok keliling kita semua sekarang, apa berlaku. Saya tak mau sebut apa-apa. Anda tengok sekarang apa berlaku. Kenapa kita tak boleh nak tukar mindset? Saya tukar mindset, saya lah pula jadi orang cacat. Sebab kita menggunakan power of majority. Semua orang percaya power of majority. Bukan percaya kepada knowledge. Bukan percaya kepada kebenaran. Tapi dia pun lebih percaya kepada orang yang ramai sebut itulah orang tu betul. Kalau seorang tu yang betul. Tapi sebab dia seorang, dia minority, dia salah. Itu undang-undang. Itu peraturan kita semua. Kalau saya dah kata dalam training saya baru ni. Seandainya kaki saya ni. Anda yang dengar ceramah saya sekarang live secara langsung ni. Kakinya 2. Kita normal kaki 2. Semua orang di dunia ni kaki 1. Semua orang cacat ni. Agak-agaknya sekarang ni semua siapa cacat. Anda yang dengar ceramah saya ni ada 9-10 orang. Kita 10 orang ni lah yang sihat. Yang ada 2 kaki. Tiba-tiba orang lain semua kaki tinggal 1 je. Sekarang siapa cacat saya nak tanya anda. Semua orang tu akan mengatakan, kaki dia orang ni kan terlebih lah. Ada 2 lebih, ada kaki lebih 1. Wahai mereka semua cacat. Sebab tu kita sekarang tersilap langkah mendengar kuasa power of majority. Kuasa majority kita telah menjadikan kita keluar kerja. Itulah otak kita duduk dalam siang malam. Nak bisnes takut rugi. Siapa nak tanggung kami? Bulanan kami macam mana? Siapa nak jamin income kami? Kalau kami berniaga tak laku, nanti anak kami nak makan apa? Betul tak? Kalau gaji kan tetap, walaupun kecil, walaupun nilai kami RM2, 40 sen sejam, kali dengan 24, gaji kami RM2, 40 sejam, tapi tetap. Semua orang nak macam tu kan? Kau nak buat apa dengan RM2, 40 sejam tadi? Buat apa? Bayar hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang itu, hutang. Sampai bila? Sampai mati. Bila lahir anak, wariskan benda tu kat anak pula. Anak buat lagi. Anak sambung. Cucu buat pula. Sebab tu saya ajar tukar kepala otak kita tu. Ni bulan puasa ni bagi mengamuk sikit kan. Itu maksud saya punya tajuk hari ni. Saya bagi tahu kepada anda. Nota kaki. Itulah nota kaki. Nak tahu yang saya nak cerita ni. Nota kaki. Kena buat nota. Nak buat apa tu kena ada note. Why? Kenapa nilai aku macam ni? Nilai aku begini. Kenapa aku tak boleh buat? Kenapa? Why? Tulis. Adakah nilai aku bersamaan 1 jam sehari, nilai aku gaji 1,500, saya bagi tahu kepada anda, bersamaan RM2, berapa sen? RM2.40, lebih kurang macam tu. Kira tengok. Itu je lah value kita. Yang kita kata kita hebat, kita luar biasa. 1 jam sama dengan Nescafe tarik kurang manis. 1 jam, RM2.40, kali dengan 24 jam, kali dengan 30 hari. Cuba tengok, RM1,500. 3,000 punya gaji, dua Nescafe tarik kurang manis. 1 jam. Mau tak value kita macam tu? Adakah logik value kita harga macam tu? Lagi mahal daripada kita. Daging kambing mahal daripada kita lagi. Sekilo kambing berapa puluh ringgit. Bahkan kita jadi lembek macam tu. Sebab tu saya kadang-kadang saya nak jemu dah bagi motivasi. Kena bersemangatlah kita mengajar. Kadang-kadang saya tengok benda ni berkesan ke dah. Susah nak buat. Dia bertahan 3 hari dia patah balik. Dia bertahan 3 hari dia patah balik. Saya dah tunjuk dah. Calculate betul-betul. Kita sebenarnya kebolehan yang kita ada ni jauh dah. Kita boleh buat million. Saya bagi tahu million. Juta. Buanglah, kita buang sikap-sikap yang negatif yang tu. Sebab penyakit kita ada penyakit keturunan tau. Penyakit keturunan kita kuat merajuk. Penyakit keturunan kita tak boleh nak cepat. Itu penyakit keturunan. Nak kaya, nak cepat, tak boleh. Nak buat tu apa yang kita suka saja. Syarat untuk kita sukses, lakukan apa yang kita suka. Tak suka, jangan buat. Gagal pun tak apa. Asal kita jangan buat. Itulah kita sekarang kebanyakannya. Nak buat, modal tak ada. Modal tak ada, tak apa. Nak cepat. Modal banyak, tak apa. Janji nak cepat. Kalau boleh, kami tak payah buat. Anda tolong buat.
Kami tak, kalau boleh kerja pun tak nak. Kami nak hasilnya saja. Kalau ada yang tu, bagus. Tak payah fikir-fikir khusus-khusus. Kami bagi duit, bagi untung je kat kami. Tu yang terjun banyak masuk dalam longkang tu. Kita ada step. Simple je. Strength semua orang ada. Semua orang ada. Value kita tu kira baik-baik. And then business berlambak sekarang, zaman sekarang. Kalau kita tak tahu buat bisnes, sebab kita ni jangan jadi mangkuk. Nak niaga tu, pergi belajar macam mana kita nak niaga. Bukan susah pun. Online banyak. Sifu banyak. Sifu kita banyak yang... Sifu tu siapa? Siapa yang dah berjaya? Follow dia saja. Sifu tak tahu cikgu, saya menatang apa sifu tu. Saya ajar anda. Sifu tu senang saja. Pergi cari kawan kita ke siapa yang dah kaya. Dia tu dah memang kaya. Dia dah buat dah. Dah lakukan. Follow dia. Garanti kaya kita insyaAllah. Kalau kita jam sangat dah. Tak tahu dah cikgu nak ajar macam mana. Saya ni buat Volten. Rezeki ni memang Allah Ta'ala bagi. Buat je anak tengok. Alhamdulillah meletup-letup dapat juga. Kan? Banyak leader-leader dapat. Yang buat company lain pun tengok. Banyak yang sukses. Ni bila kita puluh sikit, susah. Nak buat sikit, susah. Kami tak pandai. Anda boleh imagine. Nak gaji tinggi, tapi nak buat kerja senang. Anda pergilah satu kerja apa. Kerja dia paling mudah. Gaji nak besar. Gaji nak 100,000. Tapi kerja tak payah. Nak duduk saja. Boleh? Sebab tu saya kata, ubah mindset kita. Sayang, kita semua ada ability. Anda semua, saya semua, kita sama-sama. Gunakan segala ilmu yang ada dalam zaman sekarang ni. Memang miracle. Anda tengok. Tak payah keluar modal. Buat benda yang sama. Juta kita collect. Juta kita collect. Kenapa yang kita rasa lembik, takut, manja, kena kerja cikgu? Ayat yang saya paling panas sekarang ni, apa make sure cikgu kalau kami buat bisnes, kalau bulan ni kami tak ada income, anak kami nak makan apa? Tapi kalau kami kerja, gaji tetap. Menyampah tak anda dengar tu? Itu yang saya dengar selalu. Sebab tu dia orang takut. Takut dengan cabaran, takut. Sebab rezeki Allah bagi. Tak ada orang mati pun. Anda dengar tak? Pernah dengar tak orang ni buat bisnes, anak dia 6 orang, anaknya mati tak makan hari ni sebab bapaknya bankrupt dalam bisnes. Pernah dengar ayat tu? 13 keturunannya mati semua tak makan hari ni ke buluh sebab bapaknya bankrupt dalam satu syarikat. Ada? Tak ada pun. Mindset kita tu, sebab tu saya katakan, anda type nota kaki saya hari ni, topik nota kaki tu, saya tulis nota kaki, anda tengok di atas semalam saya hantar tu. Di tepi tu tulis, kalkulate betul-betul. Cikgu macam mana sekarang, cikgu tunjuk kat kami macam mana nak berubah hidup. Nah, anda dengar hari ni saya tunjuk. Kira berapa nilai anda. Nilai anda si umur berapa sekarang. Kita ambil yang paling minima. Berapakah value anda. Cikgu nak tahu nilai saya minima berapa. Harga. Nilai umur anda berapa sekarang. Bahagikan satu hari, nilai nyawa anda berapa. Mak bapak anda berapa yang kerjakan masa dia tu, korban untuk anda tu, berapa nilai dia. Bapak, mak berapa. Kalau ada abang, tulis abang. Abang keluar modal berapa untuk tanggung kita belajar. Mak keluar berapa. Ayah keluar berapa. Ada lagi siapa. Kawan, tulis semua. Masa aku berapa. Pergi sekolah, kos pergi balik berapa. Tulis semua. Kira, ambil purata sehari berapa. Purata setahun berapa. Kemudian umur berapa sekarang ni. 30 tahun. 30 tahun kerja. Tengok hasilnya gaji aku kerja sebulan berapa. Setahun berapa gaji aku sekarang. Ambil nilai tadi, anda letak dia kali 12 bulan setahun. Ambil gaji anda pula, bagi 2. Untung tu sama tak? Kalau sama pun rugi lagi. Sebab apa? Ada tak kita di niaga keluar modal RM10, jual barang harga RM10. Ada tak orang macam tu? Niaga, dia meniaga. Modal dia keluar RM10, dia jual barang dia pun RM10. Untung tak ada. Ada tak orang meniaga macam tu? Tak ada kan? Jadi make sure yang kita punya keuntungan tu double up. Kalau modal kita RM10,000, up dia RM20,000. Baru hero. Barulah bernilai ilmu yang kita belajar dulu. Pengorbanan mak bapak kita, pengorbanan saudara, pengorbanan kita sendiri yang bekerja bermati-matian belajar muntah hijau untuk lulus exam dan sebagainya. Itu baru nampak hasil. Kemudian kembangkan network tu bab lain. Nak kembangkan dia nak buat apa tu bab lain. Yang pentingnya, kita dapat value siapa kita sebenarnya. Jadi macam mana cikgu nak main? Nota kaki. Saya beritahu kepada tu. Nota kaki. Tulis. Dan target kita. Bisnes apa nak buat? Ni kita main hentam.
Kita kerja gaji berapa, kita tak pernah kira value kita berapa. Jadi ada untung rugi tak kita? Kita pun tak tahu kita untung ke kita rugi. Masalah kita boleh hentam. Asal boleh menapah, hidup sudah. Hidup sudah. Jadi kebanyakan tu saya kata, sebenarnya kalaulah kita sebenarnya tahu siapa kita sebenarnya, kita tak akan jadi macam kita kebanyakan sekarang. Masalahnya kita tak pernah mengenali diri kita. Kita tak pernah mengira apa sebenarnya ada kehebatan dari. Kalau anda tahu sebenarnya, Allahu Akbar, semua kita ni insya-Allah paling cayang pun millionaire lah. Millionaire. Paling teruk lah kita. Anda percaya cakap saya. Ni bulan yang mulia banget. Bulan ni apa saya kadang-kadang saya rasa penat saya duduk berceramah. Saya tak tahu dah cara mana nak tolong orang. Saya bukanlah jadi jutawan hebat cara mana, tak juga. Tapi pengetahuan tu saya buat kebanyakannya, saya buat kursus. Dia pun tak ada duit, saya buat percuma. Cari jalan nak tolong macam mana. Tapi bukan kata orang, kadang-kadang saudara sendiri adik beradik pun susah. Sebab dia duduk dalam bekulang kepala ni, Allahu Akbar. Memang susah. Jadi siapa yang rasa dia okey dalam video saya hari ni, anda ambil lah. Rasa menyampah tengok muka saya, mengamuk tak apa-apa, padam je muka saya tu, tak ada apalah. Bagi saya buat kerana Allah. Saya betul-betul trust. Saya buat contoh lagi, anda tahu tak? Anda tahu tak kenapa saya masuk networking? Saya tamat belajar, habis belajar dulu kat universiti dan sebagainya. Cuma saya nak tunjuk, kalau saya jadi bidang yang saya masuk tu berdasarkan degree saya dan sebagainya, itu orang lain tak boleh buat pun. Saya cari satu bisnes yang semua orang mampu buat. Itu sebab saya duduk dalam networking. Kalau anda nak tahu, tahun-tahun dari dulu sampai sekarang. Kebolehan kita tu ada. Anda tahu tak, saya buat networking, saya sebenarnya tak pernah keluar modal pun. Yang saya kena belajar dan belajar dan belajar melakukan yang terbaik. Itu yang saya bayar kos. Saya bukan bayar untuk jadi ejen untuk apa ke. Yang saya bayar, bagaimana nak kira keuntungan saya tu daripada dulu mak bapak saya tu, supaya saya dapat dan berapakah sebulan income yang patut saya cipta dalam bisnes saya. Dan yang akhirnya, saya tidak mau lagi susah macam pesan, supaya satu hari saya bebas masa, bebas wang. Free time, free money. Main target supaya kita tak kaya-raya sangat pun tak apa, tapi jangan adalah masalah financial. Tetapi kita bebas masa, bebas-bebasnya. Nak tidur, nak bangun, nak ke sana, nak ke sini. Jangan sampai satu tahap kita memburu keuangan tapi kita masa pun tak ada. Nak jumpa bini pun susah, nak duduk dengan anak, nak buka puasa dengan keluarga pun susah. Duduk kejar ke duit sampai mati, itu namanya hantu duit. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam jin tanah. Jin tanah macam tu lah. Hari dia pertuhankan duit. Duit. Dia mati tak ada guna duit. Jangan jadi gila macam tu. Yang penting, free time, free money. Be the best always. Anda dengar cakap saya. Hari ni video saya paling merapu. Anda dengar balik video saya tadi. Saya marah sungguh hari ni. Tajuknya pun nota kaki. Buat nota A to Z. Nota modal anda berapa. Nota kerja kena buat berapa. Hasil yang kena dapat berapa. Anda kena dapat. Kalau dah terlambat, kena gandakan kita punya target. Kalau cikgu, saya dah terlambat ni. Modal saya dah terlambat. Gandakan dia, janji sebelum mati. InsyaAllah bagi untuk boleh cover balik semua tu. Okay? So, saya rasa video saya sampai sini. Saya pun rasa panas. Faham. So, yang hadir semua, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dah keluar pun, Assalamualaikum. Saya pernah babai dah kat dalam ni. Pukul berapa dah ni? 6.40. Ada masa lagi. 6.40. 6.40. Zaini pun baru datang. So, saya minta maaf. Ampun dan maaf kalau saya cakap kasar. Bukan kasar tadi, saya tak masuk langsung kasar. Cuma saya nak inform. Dengan sepenuh hati saya nak bagi tahu kepada anda semua yang dengar video saya ni, bahawa anda semua can do it. Saya percaya anda 100%. Memang dengan izin Allah, kita boleh mencapai apa yang kita nak. Kalau anda rasa bermasalah hidup, anda buang benda tu. Bangunlah sekuat-kuat hati anda. Memang anda di bulan yang puasa yang mulia ni, doa banyak-banyak. Sesuatu insya-Allah akan berlaku. Dan perubahan dalam diri anda. Always be the best. Trust me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.